Assalamualaikum. Jadi hari ini kita nak sambung pembelajaran kita. Menggunakan teknik penghurufan. Hari minggu sebelum ini, dalam kelas sebelum ini kita dah belajar bagaimana melukis pelbagai jenis garisan, pelbagai jenis sudut. Jadi hari ini kita nak integrasikanlah teknik penghurufan ini di dalam pembelajaran kita pada lembaran kerja yang telah kamu siapkan. Jadi sebenarnya teknik penghurufan ini sering digunakan dalam lukisan teknikal, di mana kita menggunakan teknik penghurufan lejang tunggal. Jadi huruf ditulis berdasarkan satu ciri lejang tunggal seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajak inilah. Kamu boleh rujuk pada buku teks kamu. Jadi sebagai panduan, anak panah digunakan untuk menunjukkan arah gerakan pensel ketika menulis. Seperti inilah ada anak panah ni. Nanti kamu boleh rujuk lebih lanjut. Jadi kita tidak perlulah nak melukis petak-petak kecil ini. Jadi kita anggarkan sahaja dalam teknik penghurufan kita. Yang penting kamu menggunakan huruf jenis Arial. Ini semua huruf jenis Arial. Kalau kamu nak faham apa dia huruf jenis Arial, kamu boleh pergi kepada laptop ataupun PC. Kamu boleh tengok, bukalah Word. Boleh cuba type, pilih huruf jenis Arial. Jadi kamu nampak huruf-hurufnya bagaimana. Huruf dia tak ada banyak ekor macam Times New Roman. Jadi huruf dia macam ini je. Jadi kita nak gunakanlah teknik penghurufan ini dalam menghasilkan tulisan pada lembaran kerja kita. Jadi kamu boleh guna dua jenis, sama ada kamu nak buat teknik penghurufan tegak ataupun teknik penghurufan condong. Tetapi sebelum itu, cikgu nak peringatkan, ada beberapa perkara yang kamu perlu ambil tahu tentang nak menjadikan tulisan kita itu lebih cantik dan kemas. Jadi apa yang kita perlu buat ialah jarak antara huruf itu mestilah sama. Macam inilah jarak sama. Kita tak nak ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi tulisan itu nampak tak cantik lah kalau macam ni Jadi jarak mesti seragam. Kemudian jarak di antara di antara perkataan pun mestilah seragam. Biasanya kita tulislah huruf O yang bulat ini di antara perkataan. Dengan kita andaikan, kita tak tulis huruf O ni, nanti jadi perkataan lain pula kan. Kita andaikan ada huruf O di sini. Jadi O dia memang O betul-betul lah macam ni, bulat itu tentang teknik menulis dengan jarak yang seragam. Jadi kita perlukan ini kita nak dapatkan gaya penghurufan yang seragam. So kita akan lukiskan garis panduan ini. Kamu kena buat garis panduan menggunakan garis binaan sahaja. Kemudian kita akan tulis berdasarkan garis panduan. Jadi gaya penghurufan, kalau kamu tengok di sini ada beberapa kesilapan yang dilakukan. Kalau yang ini dia menggunakan gaya penghurufan tidak seragam, di mana ada huruf kecil dan ada huruf besar. Jadi tak boleh. Dia kena standard lah, semua huruf besar. Biasanya kita guna semua huruf besar. Kemudian ketinggian huruf tidak seragam. Macam ni, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi tak cantik lah. Kemudian kecondongan huruf tidak seragam. So tengok, ada yang tegak, ada yang condong. Kalau nak tegak, tegak semua. Kalau nak condong, condong semua. Condong mesti mengarah ke kanan. Kemudian ketebalan huruf tidak seragam. Ini mata pensel dan tekanan pada tangan lah. Jadi mesti samalah saiz ketebalan huruf tersebut, ketebalan garisan tu. Kemudian jarak antara huruf tidak seragam. Ini yang kita dah beritahu tadi jadi kita nak aplikasikan. Ni cikgu dah buat satu.
Okey. Jadi kamu kena buat beginilah. Okey. Jadi mesti ada garis panduan. Kemudian kamu tulislah mengikut garis panduan. Dan elakkanlah melakukan kesilapan yang tadi tu ya. Jarak mesti sama. Okey, tinggi. Kemudian kecondongan huruf mesti sama. Kemudian jangan ada huruf kecil, jangan ada huruf besar. So semua huruf besar. Okay. Dan ketinggian huruf ini biasanya adalah 3 hingga 5 mm. Jadi kamu letakkan, kamu setkan kertas lukisan kamu di atas board. Kemudian dengan bantuan ruler board ataupun set sesikuti, kamu buatlah garis panduan. So buat garis panduan ini, bina garis panduan ini menggunakan garis objek sahaja. Jadi ketinggiannya hanyalah 3 hingga 5 mm sahaja. Jadi kita boleh agaklah 3 hingga 5 mm tu tinggi mana. So sebab berdasarkan pada ukuran pada pembaris ni, kita boleh agak. So kita dapat ketinggian ini dan kamu bolehlah mula menulis. Menulis ini pun garisan serenjang juga kan. Jadi tulislah. Tulis dengan satu lejam sahaja. Maksudnya satu garisan tu sekali stroke lah. Mata pensel cikgu ni halus. Jadi tulisan ni agak halus. Cikgu gunakan teknik penghurufan tegak. Jadi pastikan standard lah kamu punya tulisan. Jadi cikgu nak kamu siapkan. Jadi kena pastikan teknik tu betul huruf Arial. Kalau tengok J ni tak ada topi di atasnya. Dia J tu macam mata kail aja macam tu. Jadi nak pasti kamu boleh rujuklah pada komputer untuk lihat huruf Arial tu macam mana dari A sampai Z. Kemudian 1, 2, 3, 0 hingga 9. Jadi cikgu nak kamu siapkan ini. Namakan garisan ini adalah garisan selari. Kemudian yang ini kamu boleh buatlah. Sini ialah bahagi 2, sini bahagi 5. Yang ini adalah bahagi 3 kepada 4. Jadi kamu boleh label label ni menggunakan teknik penghurufan yang kamu dah belajar. Kemudian kita ada satu lagi lembaran, iaitu lembaran sudut. Jadi cikgu nak kamu tuliskanlah nama-nama sudut ini. Tulis. Ni sudut 90 darjah. Sudut 45 darjah. Dan seterusnya. Jadi ini tugasan kamu untuk hari ini. Kita akan sambung sebentar lagi.